Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Adapun sesudah itu, alhamdulillah kita masih lagi bertahan sampai ke slot yang terakhir. Kita bermula dengan Ratu Syahadah Sayyidatina Maryam di antara penghulu syurga, diikuti pula dengan Rabi'atul Adawiyah, wali wanita, kemudian disusuri oleh Fatimah Zahra, puteri kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah dengan keizinan yang Allah bagi kepada saya, sedikit perkongsian berkenaan dengan seorang wanita yang diberi nama Nailah Al-Farafisah. Kita cuba berkenalan dengan Nailah Al-Farafisah. Satu nama yang agak asing di kalangan Seri Kandi Muslimah, kerana beliau jarang disebut, bahkan tertera kukuh namanya di dalam sejarah Seri Kandi di antara wanita-wanita unggul yang mempertahankan agama dengan menggunakan tubuhnya sendiri. InsyaAllah minta petunjuk daripada Allah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita cuba menyusuri sejarah Nailah Al-Farafisah. Kisah bermula. Kisah bermula daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Saya rasa semua orang kenal Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu menantu kesayangan baginda Nabi SAW, yang mana kalau kita tengok sikit sejarah Sayyidina Uthman bin Affan, beliau adalah di antara sahabat-sahabat yang terawal memeluk agama Islam di bawah tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan kemudian oleh kerana kepribadian yang unggul, budi pekerti yang halus, bersopan santun, berlemah lembut dalam tutur bicara, menawan hati baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan baginda memilih beliau untuk menjadi menantu pertama dengan dikahwinkan dengan puteri kedua baginda yang bernama Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tahu keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam tak lama yang hidup. Sewaktu peperangan Badar, perginya Ruqayyah binti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan itu tak lama, baginda sallallahu alaihi wasallam mengubati kesedihan yang ada kepada Sayyidina Uthman bin Affan dengan mengahwinkan seorang lagi puteri beliau, iaitu bagi mengganti tempat Ruqayyah, yang bernama Ummi Kalthum, juga puteri ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi dekat siapa? Dia bagi dekat Sayyidina Uthman bin Affan juga. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Ummi Kalthum juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat beliau. Keadaan Sayyidina Uthman agak duka lara, yang diberi gelaran Zunnurain, lelaki yang memiliki dua cahaya mata baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan, dihadiahkan dengan penuh ta'zimnya kepada Sayyidina Uthman, tapi habis.
wafat dengan ujian Allah Ta'ala. Dia menangis kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Utsman, kalau aku ada lagi puteri yang lain, dah tentu akan kubagi pada kamu pula. Tetapi Fatimah Az-Zahra telah menjadi milik Ali karamallahu wajhah. Maka dengan sebab itu Rasulullah tidak ada lagi puteri untuk dikahwinkan dengan Utsman bin Affan. Lalu satu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Utsman, kepribadian kamu yang tinggi dengan sifat dermawan kamu yang cukup besar, ketahuilah yang akan menjadi istrimu sesudah ini adalah seorang wanita yang bukan calang-calang kepribadiannya. Dan membenarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ini selepas beberapa tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat, naik khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun menjadi khalifah. Wafat Abu Bakar As-Siddiq, naik Umar Al-Khattab selama 10 tahun menjadi khalifah. Dalam tempoh 12 tahun ini, Sayyidina Utsman bin Affan berkahwin sebanyak 2 kali, tetapi kedua-duanya juga meninggal dunia. Apa hikmah kenapa isteri dia mati? Bukan dia duk racun, kahwin mati, tapi ada hikmah di atas setiap perbuatan yang Allah Ta'ala bagi. Sampailah dia dilantik menjadi khalifah. Bila dia dilantik menjadi khalifah yang ketiga selepas daripada wafatnya Umar Al-Khattab, dia mendapat satu perkhabaran bahawasanya Gubernur Kufah yang bernama Sa'id Al-Qudri telah pun berkahwin, beristeri baru. Lepas tu dia kata, Sa'id ni, Gubernur Kufah ni, dia orang yang teliti. Dia takkan mudah-mudah kahwin dengan sebarang wanita. Tentunya perempuan yang dia kahwin ni perempuan yang paling istimewa. Lepas tu dia kata, kirimkan surat kepada Sa'id, tanyakan kepada Sa'id, hang kahwin dengan siapa? Dia pun hantar surat dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah SAW. Ya Sa'id, lebih kurang begini macam itulah. Aku mendapat khabar kamu berkahwin baru. Dengan siapakah wanita kamu berkahwin? Dia kata, aku berkahwin dengan puteri Farofishah Al-Kalbi. Gambarkan kepada aku macam mana isteri kamu itu. Lalu berkata Sa'id Al-As, isteri aku ini orang dia cukup cantik, kepribadiannya cukup mulia, pendidikan dia yang tinggi, tetapi dia beragama Nasrani kerana Al-Farofishah ialah Nasrani. Lalu apa kata dia? Kalau macam tu, pinangkan saudara perempuan dia untuk aku. Sa'id dia kata, isteri aku memang memiliki seorang lagi adik perempuan. Dia pergi tanya kepada Farofishah. Farofishah kata, aku memang ada anak perempuan. Nanti saya nak tanya abang dia. Abang kepada Nailah ni bernama Dok. Nah, bukan bewak pasiak tu. Nah, Dok. Kata Dok, wahai ayah, kita berlainan agama. Kata Al-Farofishah, aku Nasrani yang memegang kitab Injil yang asli. Jadi dia ahli kita. Tetap bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berusulkan Isa, cuma belum mendaulatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kini aku daulatkan. Jadi Nasrani kalau dah mendaulatkan Rasulullah, memang Muslim tu lah. Tetapi aku rasa tak layak untuk aku menjadi wali kepada adik perempuanmu. Maka dengan sebab itu aku wakilkan kepada kamu, wahai Dok, nikahkan Nailah
dengan Amirul Mukminin. Siapa dia? Uthman bin Affan. Maka berkahwinlah seorang perempuan yang bernama Nailah binti Al-Farafishah, berwalikan abangnya kerana bapa dia kata dia tak layak masih lagi dalam agama Nasrani. Lalu berkahwinlah, berkahwin. Dalam perkahwinan yang hanya menggunakan wakil. Kalau lagi orang pakai telefon, dulu dia wakil. Dia tak pergi ke negeri Kufah, tapi dia hantar wakil je. Wakil untuk menerima akad yang dilafazkan oleh wali kepada Nailah, iaitu abang kepada Nailah. Kemudian kirim bawa balik, hantar mai ke Madinah. Osman ada di Madinah, hantar mai. Bila balik mai ke Madinah, baru pertama kali Osman melihat wajah Nailah. Dah kahwin, dah ijab kabul, baru tengok. Nah, kalau Leni dapat lesen besar mah, mereka nanti usung terpacak motor-motor. Nah, jadi bila dah mai dah kepada dia, ayah tu ikut, Al-Farafishah ni ikut. Al-Farafishah kata, wahai puteriku, hendak aku khabarkan kepada kamu bahawasanya wanita-wanita Arab Madinah ni dia jauh lebih cantik daripada kamu, wanita Kufah. Kepribadian jauh lebih indah. Begitu juga dengan pendidikan mereka, datang daripada wasilah Nabi SAW, jauh lebih tinggi daripada kamu. Dia bila-bila masa boleh ambil Osman, sebab Osman ni dia kaya. Tapi aku nak nasihatkan dua benda untuk kamu menawan hati Uthman bin Affan. Ikat dia dengan kukuh. Baik, yang pertama, kata Al-Farafishah kepada puteri dia, hendaklah kamu, wahai Nailah, menghiasi kamu dengan dua benda. Perhiasan nak pikat Uthman bin Affan. Yang pertama, bercelaklah kamu. Bercelaklah kamu, jangan pernah putus. Kerana itu pernah dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh pakai celak. Tanya si puteri itu, siang ke malam ke, Arab ni memang mata dia dalam celak, tak payah pakai celak dah. Kita jenuh turis lah. Jenuh kono kok tu, kono kok ni, kono kok tu nak bagi tebal. Dia pun tak payah dah. Tapi ayah tu suruh pakai je. Dan yang kedua, perhiasan yang kedua, hiasi diri kamu dengan air. Ditanya yang apa? Air wangi-wangian, berwangi-wangianlah. Kerana dua benda ini akan mengikatkan kamu dengan Uthman. Baik, Arab memang cantik, tapi kalau dia pun suka makan bawang mentah, dia pun memang suka makan bawang mentah. Kalau kita beli nasi Arab tu, dia akan bagi kita bawang mentah kan. Yang tu jadi lagu dia pun makan bawang pelapa apple tu, kruk. Dia pun suka makan. Itu kegemaran. Dan benda ni memang dibenci oleh Rasulullah. Maksudnya kalau benda benci tu orang suka, macam kita suka makan petai lah, kan? Makan sedap, bau busuk. Jadi dia ni, dia nak jaga bau badan dia, dia tinggal semua barang tu sebab nak menawan hati Uthman bin Affan. Sampailah hari mula dia bersua muka dengan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan tanya dia beberapa soalan. Wahai Nailah, hang tengok, tahu umur Uthman bapa tu 72. Dia berapa? 24. Masya Allah, 50 tu jarak. Tapi dah ayah suruh kahwin-kahwinan juga dengan tua. Yang penting warisannya, kan? Dia Amirul Mukminin lah. Dia kata dia tak tahu, kata Uthman itu.
Lain tengok dia kata, hang tengok aku. Nah, Osman buka serban dia, tengok, oh segak, tua pun tak apa. Cukup tampan. Dan tidak Rasulullah tak berkenan. 2 puteri bagi perhabis kat dia. Nah, ada 4. 1 wafat awal. Mai kedua, ketiga bagi. Yang keempat pun pasal dah turun wahyu. Tak boleh bagi dah. Kalau tak turun wahyu, memang Rasulullah bagi kat dia juga. Sehingga tengok tak mesai kita. Aku tak mesai dia kata. Pasal apa? Aku dah tua, kata Sayyidina Osman. Dia kata, aku tahu tua kamu ke mana menghilangnya. Kerana sepanjang usia muda kamu kau perhabiskan untuk berjuang bersama Allah dan Rasul. Dan masa yang kamu berlalu sebanyak 70 tahun itu telah kau infakkan dengan Allah dan Rasul. Aku nak hidup, saki-baki hidup dengan hang ini, dengan berkhidmat kepada hang dan Allah dan Rasul. Itu janji yang termeterai satu perjanjian pada malam perkahwinan dia dengan Osman bin Affan. Maka dia pegang satu janji yang cukup kukuh. Dalam pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan berlaku banyak pergolakan. Tahun pertama sampai tahun ke-7, alhamdulillah, masuk tahun ke-8. Memerintah ni sebab tu orang bagi penggal, tak boleh terlampau lama. Berlakulah pergolakan politik. Islam sama Islam, ada yang tak puas hati, ada yang kata dia dok bagi perkaya ahli keluarga dia. Jadi berlaku pemberontakan, pembangkang. Dan pembangkang itu di kalangan orang Islam sendiri, di kalangan para sahabat sendiri. Termasuklah yang membangkang caranya iaitu Sayyidina Ali dengan ditemani oleh Amr bin As dan sahabat-sahabat yang lain. Satu perkara yang mengejutkan, berlaku satu pemberontakan secara beramai-ramai apabila Sayyidina Osman dipaksa turun daripada tampuk pemerintahan. Tapi dia tak tinggal, dia tetap duduk. Seorang laki-laki yang tak pernah lekang diri dia dengan Al-Quran, seorang laki-laki yang bertanggungjawab mengumpulkan Al-Quran sehingga sampai hari ini jasa dia yang kita duk baca, Al-Quran Rasam Uthmani. Dia tak pernah lekang dengan Al-Quran. Jasa-jasa tulisan dia lah yang kita bawa sampai hari ini. Adakah dia pengkhianat? Dah. Tapi yang ni dah, bila dah dituduh, difitnah dan sebagainya, isteri dia yang kata Nailah ni, bila orang kutuk dia, orang kutuk suami dia, orang kutuk suami dia, orang kutuk dia, orang fitnah dia, sampai kepada satu tahap bila mana makan tak dihantar lagi dah. Khalifah tak boleh lagi menerima elang. Tak ada. Dihentikan bekalan makanan daripada dihantar ke rumah Khalifah. Cukup, tak ada. Lepas tu dipaksa Khalifah melepaskan jawatan. Dengan suka hatinya Sayyidina Osman sanggup melepaskan, tapi mengikut majlis syura. Nak keluar rumah pun tak boleh. Selama 50 hari pengepungan berlaku, keadaan Sayyidina Osman yang tak makan hampir-hampir 2 minggu bersama dengan anak dia. Dia ada anak dengan Farafishah, dengan Nailah Farafishah, nama Maryam anak dia pun. Anak perempuan. Bila masuk minggu kedua, si anak perempuan mengadu lapar. Kata Nailah, baca Quran. Lagi lapar, baca Quran. Bila anak tu lapar, dia suruh baca Quran. Ini santapan ayahanda kamu. Sampailah kepada kemuncak berlakunya pemberontakan hari yang terakhir, hari yang ke-50. Dia pun tak larat nak tunggu di luar. Dah lama dia pun tunggu. Yang duk tunggu tu pun orang Islam. Gempur masuk ke dalam rumah Sayyidina Osman. Bila masuk, tak boleh masuk ke pintu, masuk ke tingkap. Masuk ke tingkap, dia nampak bayang-bayang kerabat nak ke tingkap. Dia masa tu duduk dengan Sayyidina Osman, letih sangat-sangat dalam keadaan tak makan 2 minggu.
Bukan 2 hari, bukan 2 jam, 2 minggu. Dia terpa pergi ke tingkap. Dia nak tahan daripada pemberontak yang kata 2 orang bolos masuk ke dalam rumah tu. Dia nak tahan daripada masuk. Dia terus serbu ke tingkap. Dia ni memiliki rambut dia yang panjang tu. Dia sanggui, dia sanggui. Tapi tak sempat dah dia nak ambil hijab dia tu. Dia terus terpa pergi ke tingkap, nak menahan daripada 2 pemberontak itu terus masuk. Bila dia pergi ke tingkap, sanggui dia tu terlondeh, terburai, keluar. Bila keluar, main ke depan rambut tu. Bila main ke depan tu, Sayyidina Osman tengok rambut dia merebang ke tingkap. Nampaklah pemberontak tu pegang rambut dia, buat macam tali takai nak tarik rambut dia ni. Kata Sayyidina Osman, wahai Nailah, hang tutup rambut hang. Sesungguhnya rambut hang itu lebih berharga daripada nyawaku. Aku sanggup dibunuh daripada aurat kamu dilihat. Dia tak tahu macam mana dia potong rambut dia tu. Dia potong rambut dia dengan menggunakan pedang. Dia memang pegang pedang sebab dia nak kawal suami dia nak jaga suami dia. Lepas tu, masa dia duk potong rambut tu, pemberontak tu sempat masuk yang seorang lagi. Yang duk bergantung di rambut tu jatuh ke bawah. Yang seorang lagi terpa masuk. Bila masuk, dia ni macam kita lah, kalau dah lawan tarik, kalau dah terlepas, dia jatuh. Dia jatuh ke belakang. Bila dia jatuh ke belakang, dia tengok seorang lagi pemberontak dah pun ada dekat suami dia. Di waktu ni Sayyidina Osman memang tawakal tu ala Allah. Habis dah ikhtiar baginda, dia sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba itu pun hayun pedang. Hayun pedang. Dia ni berangkak dalam keadaan rambut yang tak terurus panjang pendeknya, berangkak demi menyelamatkan suami yang pada ketika itu sedang menghadap dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bangkit pi dan tahan pedang yang dihayun untuk memenggal leher suaminya. Maka terputus keempat-empat jari dia, melayang jatuh. Dia jatuh ketika jari dia terkiai-kiai. Lepas tu kawan yang nak hayun pedang tu jatuh juga. Bila terkena bidasan daripada jari dia, si anak dia Maryam ni merejek darah naik ke atas kepala. Sambil dia doa mak ibu, jari ibu dah habis, jari ibu dah habis. Ibu masih ada jari ibu. Dalam kesakitan wanita itu menangis penuh dengan kesyukuran. Ibu masih ada jari ibu. 4 hilang, dia bersyukur dengan yang 1 tu ada lagi. Dia tak risau hak yang 4 hilang. Sebaliknya masih terus bersyukur sebab ada 1. Pergi pula dekat suami dia sekali lagi tuan Tuman. Dan sekali lagi jari dia yang di sebelah kanan, kali ni bukan saja 4 tapi 5 habis sekarang. Habis. Hanya tinggal 1 ni je jari dia. Habis melayang. Masa tu dia jatuh menghadap dengan suami, bukan dia jatuh di atas suami dia lah. Dilihatlah keadaan Sayyidina Osman yang dikelar hidup-hidup. Dia perkelak Sayyidina Osman hidup-hidup. Dia berangkak dengan luka parah. Dia juga dikelar sedemikian. Cuma berkata hang tak ada salah, kami tak mau buat, hang sendiri yang main salah dia. Lepas tu masa yang ketika mana dia pelak suami dia tu, dia kata zalimnya apa, begitu tergamak kamu melakukan perkara sedemikian pada laki-laki yang tak pernah lekang membaca Al-Quran. Begitu zalim kamu melakukan perbuatan ini kepada laki-laki yang tak pernah seminit pun berhenti berzikir menyebut nama Allah. Begitu tergamak kamu menzalimi seorang laki-laki ini yang tak pernah tidur malamnya kerana beribadat kepada Allah. Terimalah kamu apa yang akan Allah Ta'ala simpan kepada kamu. Dia pergi ambil Sayyidina Osman, tak sempat dipenggal kepala.
Sebab dia tengok dah parah dah, dengan dia darah pun merata. Dia angkat kepala Sayyidina Osman, diletakkan di atas ribaan dia, darah tak berhenti-henti, tak berhenti-henti. Keluar, mati. Dengan anak dia yang luka parah, Maryam, ada di sisi, dengan dia sendiri luka parah. Dengan menggunakan satu jari, dia kata kepada anak perempuan dia, malam, cari pelita, cari pelita, nak kesat darah ayah, bukan darah dia, sedangkan darah dia dah banyak. Cari pelita wahai Maryam, ibu nak kesat darah ayah. Yang Maryam tu umur 6 tahun. Di mana dia nak cari pelita? Beliau anak tu cari, bawa main pelita yang tidak ada minyak. Sebenarnya umur dia dah lama dah tak ada minyak. Sebab apa? Tak ada disekat. Minyak zaitun orang tak hantar, makanan apa pun orang tak bagi. Dia angkat Sayyidina Osman, disandarkan di dinding. Mungkin esok akan datang orang untuk menyempurnakan jenazah. Sambil sakit, sambil lap darah yang ada pada suami. Sakit satu ni, saya kata satu ni saja tinggal, bukan banyak. Bila tak ada lampu, tunggu esok cahaya matahari. Cahaya matahari pun memancar masuk, penuh kesyukuran kerana masih lagi bersinar cahaya matahari. Syukur, tak pernah tak bersyukur ni yang kata Nailah ni. Dia kata dekat anak dia, cepat bangun, dia kata. Allah dah menghentak cahaya terang. Tunggu sampai petang hari kedua kewafatan Sayyidina Osman. Tak boleh disempurnakan lagi jenazah kerana perempuan ni luka parah. Siapa tak berani main rumah Sayyidina Osman? Dia buat macam mana? Dia bangkit, dia kutip jari-jari dia. Jari-jari dia 9 jari yang bercamuk. Dia kutip. Dia pergi cari baju Sayyidina Osman yang tak ada darah. Dia salin jenazah tu, bagi pakai baju yang elok sikit. Dia ingat dialah saja yang akan menyempurnakan jenazah ni. Pesan kepada anak dia, Maryam, bawa sepucuk surat ni. Dia tulis satu surat dengan menggunakan kaki. Dia wanita terpelajar. Tulis sepucuk surat dengan menggunakan kaki. Hantarkan kepada sahabat kesayangan ayahanda kamu. 2 orang sahabat kesayangan ayahanda kamu, yang mana mereka itu adalah kedua-duanya yang dipanggil dengan nama Rabbah. Dibagi dekat Rabbah. Mudah-mudahan ada pertolongan yang datang. Tapi agak menyedihkan apabila Rabbah tak membalas surat tu. Sebenarnya dia pun tak boleh nak pi. Siapa pi kena bunuh. Siapa tak berani pi, masuk hari ke-5 jenazah tu. Kalau kita, biasanya mayat akan membusuk. Tapi berbeza dengan Sayyidina Osman. Semakin hari semakin terhidu harum bau darah. Darah orang syahid ni makin wangi, makin wangi, makin wangi. Sampai hari ke berapa? Sampai hari ke-5. Dia ikat jari dia di salah satu sepucuk surat. Tanpa rasa takut, dia kirim lagi dekat anak dia, anak yang umur 6 tahun. Dia kata kali ni pergi cari seorang lelaki yang bernama Jubair bin Hizam. Jubair bin Hizam ni sayang sangat-sangat dekat ayah. Hampir tak. Pergi sampai kepada Jubair bin Hizam. Jubair bin Hizam tanya kepada Maryam, ada orang tengok tak? Tak ada siapa. Ni kata kita kalau kawan, kalau yang sayang kat kita tapi takut dekat musuh Allah, pasal tak apa
faham akak mak malam ni kan mimpi. Malam rumah dia tak ada lampu. Lama dah dia duduk dengan Osman bin Affan. Bila Jubair bin Hizam tak berani pergi seorang, ajak Khuwaitib, seorang lagi sahabat, Khuwaitib bin Abdul Uzza, bawa pergi ke rumah Osman bin Affan. Pilah tengok. Sampai di situ adalah Nailah di sisi Osman bin Affan dengan senaskah Al-Quran yang ditulis oleh Osman bin Affan dengan tulisan yang paling indah, tulisan terakhir Osman bin Affan ketika mana ditetap, dilipat indah, diletak di dalam dakapan Osman bin Affan. Sampailah Khuwaitib. Bersyukur wanita ini, terus bersyukur pada Allah. Allah tak biar aku seorang, Allah tak main. Jubair bin Hizam dan Khuwaitib kata mereka, tak, siapa tak berani main, kami berdua saja. Tak apa, dia kata, jadilah. Tapi kalau kami tolong bawa khalifah, siapa nak bawa pelita? Dia kata, pelita pun tak ada. Tak ada. Dia kata, aku ada bawa pelita, tapi kita tak boleh pasang pelita tu bagi terang-terang. Sebab dapat dekat pemberontak dia akan bunuh. Pasang dengan jalaan pelita yang cukup malam, digantung pada jari yang satu. Dengan satu jari itu dia berjalan. Dia duduk di paling hadapan, yang si anak tu duduklah di belakang dia. Pergi ke mana? Pergi ke kuburan Al-Baqi' yang sampai hari ini ada. Masa dia nak kebumikan jenazah Osman bin Affan, dia berkata dekat dia, bagaimana dengan jari-jari kamu, jari dia yang putih yang dia bawa sama? Dia kata, tak payah, jari dia tak payah, dia nak buat cop jari. Yang kata Nailah, dah habis dibumikan jasad Osman bin Affan, tinggal dia balik main. Dia kata, lepas ni hampa tak payah peduli dah dekat, biarkan aku dengan kehidupan aku. Baru Muawiyah ni nak marahkan Muawiyah pun tak boleh, dia sahabat Rasulullah. Muawiyah ni tanya, tak ada siapa ke bela? Tak payah, aku tak minta dibela. Kita kena bela kematian Osman, tak payah, dia kata. Kalau bela pun Islam yang rugi, sampai nanti berperang sama-sama. Muawiyah kata, aku akan bela. Dia yang punya duk cari orang suruh main ke bumi jenazah, tak main. Tapi bila dah habis selesai, main nak tuntut bela, nak tuntut warisan, wasiat lepas ni siapa nak jadi khalifah. Dah tentu Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang akan naik. Tak boleh kita kena bela. Ali buat tak tahu, kita kena bela. Lalu dia kirim sepucuk surat kepada Muawiyah. Muawiyah dia buat pembentukan pasukan pemberontak nak bunuh Ali pula. Dia kirim sepucuk surat kepada Nailah. Dia ikat di surat tu jari dia lagi, jari dia lagi. Dan pada surat itu dia letak baju Sayyidina Osman yang dalam keadaan darah. Pada setiap lubang baju tu dia ikat jari dia sebagai buta. Dia kata kepada Muawiyah dengan nama Allah, wahai Muawiyah, kalau kau dapati dua kaum yang sedang berperang dan kedua-duanya Islam, damaikanlah mereka. Kalau satu melanggar perjanjian damai, maka perangi hak satu tu. Jangan kau jadi batu api yang duduk tengah. Tapi Muawiyah tak mahu ikut cakap dia. Muawiyah buat apa? Kahwinlah dengan Nailah ni. Kahwinlah dengan Nailah. Dia seorang wanita yang cukup bijak. Hantar rombongan peminangan, main pinang dia. Bila main meminang Nailah, Nailah kata, aku tak ada apa, jari pun tak ada. Untuk apa? Aku nak juga. Dia nak juga dekat Nailah. Apa Nailah buat? Dia cabut gigi dia pergi. Dengan menggunakan sebiji jari, dia cabut gigi dia pergi. Aku tak mahu dengan kerana keindahan aku,
menghilangkan rasa nestapa atas kehilangan suami kesayangan. Dia kirim jari dia yang terakhir bersama dengan gigi-gigi dia bagi dekat Muawiyah. Tak takut pun orang hantar rombongan peminangan, dia balas dengan bilah-bilah gigi dan jari dia yang terakhir. Muawiyah tengok-tengok macam tu, kalau kita kata tobat ikut kepala, aku takkan minang dah perempuan macam ni. Macam mana dia punya pendidikan yang cukup tinggi sampai macam tu. Bila mana dia kirim dengan jari, dengan gigi, aku tak mau duduk dalam keadaan bergembira. Aku takut di akhirat nanti aku tak boleh jumpa dah dengan Sayyidina Osman. Aku nak jadi isteri kepada dia dunia dan akhirat. Bukan sekadar di dunia, bahkan di akhirat. Walaupun hampa kata suami aku tua, tetapi ketuaan itu aku nak bawa ke sana. Dia kata macam-macam lah. Dia ada Ruqayyah kalau di syurga nanti. Dia ada Kalsum kalau ada di syurga nanti. Bahkan wanita-wanita itu jauh lebih hebat daripada kamu. Dan dia kata aku tak pernah gentar dengan janji Allah. Kalau aku hidup bertuhankan Allah dan Rasul, mentaati suamiku, nescaya aku akan menjadi penghulu di antara wanita-wanita syurga. Maka aku tak rasa takut dengan kehilangan jari jemari aku, kerana sesungguhnya aku kirim dia awal-awal lagi bersama-sama dengan Osman, dan kami akan bertemu di syurga dalam satu ikatan padu. Habis Muawiyah nak kata apa? Tak payah pergi. Lepas tu dia pun keluar. Dia keluar daripada bumi Madinah. Apa yang ditinggalkan kepada diri dia hanyalah sepasang pakaian yang untuk dia bawa musafir dengan puterinya yang bernama Maryam. Sama-sama keluar daripada bumi Madinah menuju kepada satu negeri yang entah ke mana. Dan apabila dia dapat khabar, dia berjumpa dia di Baitullahil Haram sedang bertawaf bersama-sama dengan puterinya dalam keadaan ihram umrah. Habis selesai dia tawaf, dia naik di atas bukit Safa dan Marwah pada pusingan yang ke-7 di dalam ibadah umrahnya. Waktu melakukan tahlul, dia jatuh tersepuk di situ. Yang si kecil tu, Maryam tu bawa bekas sekendi zam-zam untuk diberi minum kepada ibu yang sedang tenang. Kata dia kepada Maryam, wahai Maryam, lepas ni bawa diri. Dia nak tinggal. Dia suruh Maryam bawa diri. Dia nak tinggal Maryam. Maryam ni, dia tak ada siapa. Bertahan wahai ibu, untuk setitik dua titik air lagi. Kemana tempat nak aku bawa diri? Kata Nailah, kalau kita hidup dan mati kerana Allah, maka yang akan memelihara kita selepas ini adalah Allah. Jangan takut wahai Maryam. Dia berdallah. Orang kalau nak mati kita tahu nak, kalau kata bagi minum pun hanya setitik dua titik yang boleh masuk ke dalam mulut, tak boleh nak pi lebih. Bila mana tuangan yang terakhir tu keluar habis. Dia sebenarnya dia tak sempat bertahlul nak. Gunting pun tak ada. Dia wafat di atas riba puteri kecil. Apa buat? Maryam buat apa? Maryam cabut 3 helai rambut dia, menandakan si ibunya dah pun bertahlul bagi menyempurnakan ibadah umrah selepas kewafatannya. Dia cabut 3 helai rambut ibu dia. Itulah Nailah binti Al-Farafishah. Walaupun namanya tak pernah disebut, tapi dia bukan wanita seperti kita.
Dan di antara sejarah Nailah ni ada satu syair yang dia bawa dalam perjalanan, yang dibaca oleh anak dia setiap kali dia berhenti dekat mak dia. Dia akan baca satu syair. Yang ni waktu dia dukung anak dia masa letih, anak dia akan naik atas dia masa dia letih. Dia akan suruh anak dia berjalan. Di antara syair, di dalam setiap untayan doa seusai solat, aku bisikkan pada Al-Khaliq, andai satu saat kau izinkan aku menjadi zaujah kepada imam yang sudah lama aku nantikan, jadikanlah aku insan yang sangat istimewa di hatinya, tidak menyusah dan membebankan, selalu bersedia menerima nasihat dan teguran, dan ikhlas dalam setiap langkah dan perbuatan. Yang paling utama ya Rabb, jadikanlah aku teman yang menjadi penyejuk mata dan yang menjadi penenang hati. Jadikanlah aku ya Rabb teman yang akan berbimbing tangan bersamanya di dalam surga yang tertinggi bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara petikan-petikan syair yang dibawa oleh Nailah binti Al-Farofisah. Selepas ini pahatkan dalam hati, siapakah wanita yang bernama Nailah binti Al-Farofisah? Satu nama yang cukup indah. Dia panggil Nailah, Nailah yang sentiasa mengalir, Nil, Nil, jiwa yang cukup pemaaf. Dia tak pernah cari siapa yang bunuh suami dia. Dia tak pernah cari pemberontakan. Sebaliknya dia pesan, jangan balas dendam. Ianya hanya akan menimbulkan dendam saja. Jadi cukup sejam sekadar untuk mengenalkan Nailah Al-Farofisah. Alhamdulillah, kita cuba hayati lirik dia. Saya ada letak lagu Cinta Nailah. Yang ni, pujangga ini dibuat selepas kewafatan dia, dibuat oleh ahli-ahli sufi. Di antaranya mengisahkan tentang Cinta Nailah. Amirah.
Ya, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustazah Hasiah binti Haji Yaakob kerana telah menyampaikan slot beliau iaitu Nailah Al-Farishah. Kemungkinan sebelum ini siapa pun tak kenal Nailah Al-Farishah ni. Moga hari ini kita semua dapat tahu pengorbanan seorang isteri khalifah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pengajaran daripada apa Sri Kandi yang telah disampaikan sepanjang hari ini. Mudah-mudahan ianya menjadi ilmu buat kita yang bermanfaat, insya-Allah.